Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton-penonton live yang dah ada, alhamdulillah. Yang kejap lagi nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Seperti biasa, macam mana keadaan anda di luar sana? Saya mengharapkan anda semua sihat, sejahtera. Dengan perkabaran hari raya fasa kedua ni bermula 10 hari bulan ni, insya-Allah ramai pula yang berkira-kira untuk pulang beraya. Baik, episod ke-20 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonim berkeudara sekali lagi bersama dengan anda semua daripada pancaran ctc.fm yang dah ada dekat sini. Baik, yang dah ada, cucu Pak Oleh kita ada. Okey, Acik Wan Naida. Assalamualaikum Cikgu. Pak Su, share analisa pair untuk EJ malam ini Cikgu, insya-Allah. Kemudian kita ada Waki. Assalamualaikum Cikgu dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada cucu Pak Oleh. Assalamualaikum Cikgu dan juga Pak Su. Okey, wow, dah masuk studio. Masuk studio apa? Okey Cikgu, sebelum kita bermula, Cikgu sihat Alhamdulillah, sihat walafiat. Lemang kan, lemang? Lemang baru lepas tadi kan, sedap jugalah. Sate pun dah masuk juga. Ayam Tak. Oh, tak makan durian Saya kurang sikit. Oh, kurang durian. Ya Allah. Tak apa, Cikgu punya bahagian nanti saya dengan boy makan. Okey, malam ni seperti biasa kita ada adik boboy kita bersama dengan kita, juru teknik kita yang sebelum ni menggantikan saya semasa PKP dan juga PKPB. Baik, macam mana Cikgu? Okey. Kesihatan semua so far alhamdulillah. Dulu saya selalu kena GERD tahu. Tapi sepanjang 2-3 bulan ni dah kurang lah, terutama bulan puasa. Saya punya kesihatan dia GERD ni dia macam angin tahu masuk. Angin. Pernah kena stomach cramp tak? Ada sekali tu pukul 1 pagi saya kena. 1 pagi memang nak gerak, nak baring semua tak boleh. Lalas memang tak pasal bagi klinik, dia bagi suntikan. Lepas bagi suntikan tu 2 jam 3 jam baru okey. Pukul 3 pukul 4 baru okey. Ya Allah. Sebab angin ni dia faktor utama. Angin ni kita punya makanan lah. And then juga kalau kita tak makan pun boleh datang GERD ni. Dia lebih kurang macam ni lah, macam gastrik. Dia terlebih angin, dia terkumpul, dia akan dia GERD ni GERD acid reflux. Dia punya nama saintifik. Dia berpunca daripada bakteria baik kat dalam kita punya badan. Yang sebab bila kita tak jaga makan, kita makan lemak banyak semua tu, dia menyebab dia mengeluarkan asid. So asid ni nanti dia tolak naik ke atas. Bila naik ke atas menyebabkan kita rasa semput. Dan yang paling efek, kalau saya lah, efek dia rasa sesak nafas. So antaranya kalau dulu kalau saya kena, saya akan tarik nafas panjang, saya hembus. And then ubat yang terbaik so far saya pakai Gaviscon je. Okey, madu dah cuba jilat dalam piring? Ada, madu pun ada. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan bercakap pasal kesihatan, tapi kita bertanyakan khabar daripada cikgu. Jangan ada yang tak tahu kadang-kadang kalau cikgu tak layan, busy, bukan sebab apa, kadang-kadang kesihatan. Cuma sekarang dah alhamdulillah Alhamdulillah so far okey. Okey, baik. Kena kurangkan cikgu makan benda-benda berangin. Ubi kayu kurangkan. Lepas tu kacang-kacang ni kalau boleh kan. Lepas tu yang paling penting sekali, kipas angin jangan makan. Kacang dengan apa kita kerepek, ubi semua tu, itu memang saya dah tak makan dah. Kerepek ubi yang apa? Itu yang paling sangat berangin tu. Ada sekali tu saya makan kacang, makan kononnya nak test. Sebab nak test ini, kalau dia angin ni saya tak nak makan dah. Makan memang betul dia datang. Kacang kan? Okey, baik, alhamdulillah. Semoga cikgu sihat untuk berkongsi sedikit ilmu tentang Elliott Wave. Saya pun dah mula rasa keseronokan Elliott Wave ni. Macam mana minggu lepas cikgu menceritakan tentang apa cikgu, saya lupa. Cikgu kata benda tu belum habis lagi turun, dia akan naik sekejap, retrace sekejap, and then betul dia turun. Apa tu? Saya tak ingat lah. Tak, saya tengok kalau saya tulis lah GA kot. Nanti cikgu buka, nanti saya ingat. Kena tengok map tu. Sebab saya tengok memang betul, dia retrace sekejap, kemudian dia nak sampai ke Y tu yang cikgu cakap belum sampai lagi.
Okay. So hari ini macam masa kita akan ada saya punya analisis, and then untuk segmen pertama ni 30 minit yang terawal ni kita tengok kepada analisis trader di dalam TradingView. Okay, cantik. Okay. So sebagai contoh, macam dulu waktu episod keberapa ke saya pernah beritahu, setiap trader dia punya pandangan berbeza dari sudut dilution lah, dari sudut Elliott Wave itu sendiri. Sebab setiap mata ni kita punya pandangan, kita punya pendapat semuanya berbeza lah. So macam saya pernah cakap, 5 orang elution semua mempunyai pandangan yang berbeza. Ada yang bias up, ada yang bias down. So macam mana dengan Elliott Wave ni kita boleh jadikan sebagai satu tool untuk trade. Okay, sebab walaupun seorang cakap buy, seorang lagi cakap sell. So kita nak buy sell ke serentak kan, masalah juga betul kalau macam kan? Tu so that's why Elliott Wave ni seeloknya kena bagi yang newbies yang baru masuk CTC.fm boleh layari kita punya YouTube channel okay, saya buka di YouTube, ada episod 1 sampai ke episod 20 yang untuk malam ni. Sekarang sampai 20, tapi di YouTube sampai episod 12. Okay. Nanti kita punya Big Boss Boboy akan upload lah, mungkin besok lusa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so kena tengok dia punya duration pun 1 jam, tak lama. Sekejap je. Okay, ni YouTube channel kami. Memang disiapkan khas lah. Boboiy dah susun cantik dah. Betul tu. Dalam tu pun ada cikgu-cikgu lain semua, ada. Dia punya segmen-segmen kan. Betul. Okay, so kita untuk hari ni kita tengok analisis elution yang lain yang of course pair yang menjadi favourite pilihan ramai, pair gold. Okay, Safe pun gold. So sekejap saya cuba besarkan. Ini paling besar lah ni. Oh, tak boleh besar lagi? Tak boleh dah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, di sebelah kanan ni dia punya explanation supaya elution lain bila tengok dia faham. Okay, that's why Elliott Wave ni dia ada standard dari segi labeling. That's why kita boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 ABC ataupun W, X, Y dengan Z sahaja. Tak ada sesiapa pun ataupun elution di luar sana yang tiba-tiba 7, 8, 9, 10, 11, 12 dia punya labeling kan. Ataupun dari segi abjad dia letak F, G, H, I, J, tak ada. So daripada dulu tahun 1930 sampai sekarang, dia punya labeling adalah standard. So bila standard bermaksud setiap elution walaupun dia berada di luar negara, yang berada di Malaysia boleh faham pandangan elution tersebut berdasarkan standard set yang telah ditetapkan oleh Ralph Nelson Elliott lah, pengasas dia dan telah diimprove dari masa ke semasa oleh contoh komuniti di luar sana, EWI, EWF. Okay, so kalau kita tengok kat sini ini untuk gold. Ini untuk gold yang telah publishkan pada, kalau ikutkan 24 jam 23 hours ago. Okay, so kalau kita tengok sini, apa yang Pak Su faham? Apa yang saya faham? Kalau tengok dia punya gambar darjah, yang first sekali mungkin kita nampak, lepas ni nak naik, lepas tu dia turun. Oh tu. Serabut sangat ni cikgu. Serabut sangat ni. Kalau minggu lepas tu saya boleh lagi baca-baca sikit. Yang ni tak boleh langsung ni. Okay, kita pergi ke saya punya. Ada hijau, ada merah tu kan. Sekejap kita tengok saya punya. Cuba cikgu buka cikgu punya tu. Saya pun lebih kurang sabut dah juga. Tapi okay,
dulu saya pernah cakap ini tak berubah, ni dari dulu sampai sekarang, daripada since saya masuk CTC sampai sekarang, dia punya accounting ni masih sama. Maksudnya tak ada penambahan, tak ada pengurangan, semua memang standard SOP yang sama lah. Maksudnya ini di weekly punya counting. So monthly punya counting dia tak ada banyak perubahan. Sebab apa? Okey, kalau kita zoom di time frame yang lebih kecil, baru kita akan nampak ada turun naik. Tapi bila kita zoom kepada time frame yang besar, memang itulah apa yang saya lukis ni sampai sekarang tidak berubah. So ini ending dia nanti wave 5. Cuma di sini bila kita zoom ke time frame kecil, adakah wave 5 ini telah siap? Okey. Telah siap supaya kita boleh ride wave yang lebih jauh. Contohnya retracement ke bawah. Okey, kalau tengok sini ini memang saya tak pernah tukar goal. Tak pernah buang sebab memang so far dia akan follow kita punya analisis. So okey, kalau kita zoom ke time frame yang lebih kecil okey. So di sini yang kadang-kadang kalau bagi intraday ataupun bagi yang stop loss yang apa orang cakap 100 pip, 200 pip, itu yang menjadi masalah. Sebab gold ni kita tahu pergerakan dia melebihi 100 pip. Kadang-kadang waktu di tengah mengganas boleh pergi 600 pip dalam satu hari. Okey, so kalau kita zoom di current time frame sekarang, so ini possibility dia dah buat ini wave 5. Okey, so ini wave 5. So di time frame yang besar, 4 ni masih valid lah. 4 masih valid. 4 masih valid. So dia selepas ni, kalau ini intact di sini, maksudnya intact kalau dia tak ada membuat trial naik atas dah, dia possibility dia turun ni memang cukup ada. Memang possibility dia tinggi lah. Sekejap dia makin menurun. Okey, so kalau saya zoom di sini, apa yang kita boleh nampak, sini dah ada 1, 2, 3 turun. Nampak tak? 1, 2, 3. So ini adalah A, B, C. Okey, kalau tanya saya possibility ini A, B, C ni dah siap, masih belum. So maksudnya kat sini saya jangkakan di goal ni, dia akan membuat ABCX, ABC, maksudnya dia akan dalam bentuk complete correction. Kalau kita tengok di daily punya counting 4 hours, saya zoom kan, okey, dia mungkin akan buat berbentuk macam ni. Nampak? ABC X, ABC. Nampak tak Pak Su? Kalau bentuk correction macam ni, dia A, B, C. Jelas, simple correction. So di sini saya jangkakan dia akan buat bentuk macam ni lah. Dia 3 wave naik, betul turun balik 3 wave. So bentuk ABCX, ABCX, ABC ini berbentuk apa? Berbentuk complete correction. So kalau saya zoom ABC ni, okey, X dia ni memang tak boleh lebih 17.44 dah. Okey, so kita jadikan yang sebelum ni dulu sebagai panduan Okey, ini ABC X ABC. So perhatikan level ni dia tak boleh melebihi puncak-puncak sebelum ni. Ini pun tak lebih, ini pun tak lebih. Nampak tak? B ni tak lebih pada sebelum ini. So bentuk dia boleh menjadi jangkaan untuk goal. Dia membuat ABC, lepas tu dia akan naik
Ini adalah X. Mungkin ini ataupun dia boleh naik sikit lagi. Okay, so nampak tu ABC, X dan satu lagi A, B, C. So kita tengok apa yang dia buat. So sama, apa yang saya buat tu dengan dia dengan VJ ni label kan adalah sama. Cuma dia punya, macam saya sebut tadi, dia punya labeling tu berbentuk W, X dan Y. W, X, Y ni macam saya sebut sebelum ni, di dalam W tu ada ABC. Macam ini adalah saya, kiraan saya adalah simple saja. ABC. Ini adalah X, ABC. Tapi saya boleh kategorikan semua ni adalah W. Okey, contoh ini saya nak buat labeling macam ni pun boleh. So ini adalah W, sini adalah X, sini adalah Y. Okay, so W, X, Y. Dan dalam W, saya cakap tadi, dalam tu ada A, B, C. So itu pandangan VJ dan pandangan saya pun sama dengan dia. So ini C ni adalah di dalam smaller degree. So higher degree dia adalah Y, di mana ABC tu adalah X. Okey, ini maksud dia, di mana dia akan buat ABC, X, A, B, C sebelum dia naik semula. Okey, Kak Su. Okey. Itulah yang saya boleh ringkaskan daripada pandangan CVJ. So kalau kita tengok kat sini, semua dia ada beritahulah explanation macam mana dia cara nak masuk, dan cara dan dia menganggarkan expecting a deep fall. Nampak dia turun. Sebab apa dia deep fall? Sebab ini yang merah ni, ini adalah wave yang terakhir, wave C. Wave C ni dia bersifat ganas, bersifat deep, dan boleh complete dalam masa 1 hingga 2 hari saja. Okey. Okey. Ini A, ini B, ini C. So macam ni lah. So dalam Y ni sama juga dengan W. Dia ada 3, dia ada ABC. Dia ada A, B, C. Okay, macam ni. Okay, itulah apa yang kita boleh simpulkan daripada analisis yang kita tengok di VJ punya analisis. Adakah VJ punya analisis juga cikgu ambil? Tak. Saya dekat Trading View ni setiap Isnin baru saya tunjuk. Saya tak pernah tengok sebelum ni. Baik. Contoh, okey, mana lagi kita nak ambil kan? AU saya tak buat counting. Yang kita boleh compare kan, okey, macam ni. GJ wave 4 short. Okey. So kita tengok sekali imbas ni dulu. Ini cakap 3-4 turun. Okey. Kita pergi ke saya punya analisis GJ. Okey. So apa yang dia katakan dekat sini, ini adalah wave 4 tau. Saya labeling saya ini di B. So ini entry sell. So apa yang dia sebut wave 4, saya zoom kan di sini
Kita tengok dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. So di sini saya label kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini maksud dia. So ada satu lagi final wave yang saya jangka kan best entry di sini. Hilang. Saya label semula. Okey. Ini yang dimaksudkan. Di mana wave 4 ni, ini adalah correction bagi ke semua 1, 2, 3, 4, 5. So di dalam wave 3 ni ada lagi 1, 2. Dia memang cukup jelas ni. Ini peluang ni bagi saya, ini memang peluang. Saya memang nak, saya dah cakap dalam saya punya group, saya nak buy JJ sama ada pagi esok atau ikut price lah. So kalau kita tengok kat sini, kenapa ini satu opportunity? Sebab first kali ini adalah wave 1, wave 2. So dalam wave 3 sebelum ni saya selalu cakap misi cukup complete 5 wave. Okay. Kan Pak Su? Betul. So nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So dia dah cukup wave 5 wave bagi wave 3. So penurunan ni, ini adalah wave 4. Selalu mungkin dia akan sampai sini atau tak sampai. So untuk wave 4 ni, okey, ukuran bagi wave 4, dia akan pergi maksimum sinilah. Tapi sini selalu dia tend pergi pada 023 dengan 386. That's why tadi kalau kita tengok sini, dia cakap sini je Pak Su 382. Kan sama tak Pak Su? Betul. 382. So entry dia, kenapa dia jangka kan, dia ni sell. Okay, kalau saya tak suka sell, saya tunggu buy. Konsep saya follow major trend yang sekarang. So sebab let's say katakan dia berlaku di wave sebelum ni, dia sell kan, sebab dia jangkakan turun, tapi penurunan ni tak jauh wave 4 tu. So dia naik. So that's why ini saya tunggu dia turun. Okay, kita buy lagi untuk final wave 5. So dia punya kiraan pun saya boleh baca, dan saya memang bias untuk JJ ni. Sebelum ni saya dah buat jangkaan ini di time frame yang besar. So ini adalah B. Okay, so JJ ni pun dari dulu sampai sekarang saya masih mengatakan untuk weekly dan monthly punya chart, memang nanti dia akan turun. Tak silap saya, JJ naik ni Jepun semua naik, dia ada intervention. Betul ke Pak Su? Betul lah. Minggu lepas rasanya. Yang ni ke? Yelah cikgu, betul lah. JJ kan yang last pair kita analisis. Mungkin saya pun dah lupa. Okay, so untuk JJ inilah, kalau nak buy tu boleh, tak ada masalah, tapi tak boleh ride terlampau jauh. So ini kotak untuk exit. Siapa yang ada yang sell dekat atas ni, ada kawan saya pun ada sell dekat atas ni, dia full margin $100. Sekarang ni dah jadi 300 kat sini kot. Sekarang tak tahulah dia dah close belum. Tapi ini adalah kawasan untuk exit. Sebab kalau jangka kan wave 4 ni, dia memang selalu dia akan berhenti di wave 4 sebelumnya. Okay, wave 4 yang kecil ini ada di dalam buku Ralph Nelson Elliot. Tak, di dalam buku Robert Balan. Dia ada menyatakan wave 4 ni memang selalu akan berhenti di wave 4 sebelumnya. So kalau ikut macam ni, inilah, walaupun ini wave 4 kecil, tapi ini adalah wave 4 yang terbaru, wave 4 yang sebelumnya. Okay, baik. So bila dia dah buat penurunan
berbentuk ABC, mungkin satu lagi naik ABC. Okey, ini kawasan untuk buy. Ini pun kita boleh consider dia wave 4 ni ABC Pak Su. Okay. So bila ABC, ini dah berbentuk ABC ni. So ini dah ABC. So that's why saya tak nak short, sebab saya takut ini dah siap. Saya tunggu je dalam sini. Kan? So ini wave 4 pun dah pergi kosong pun 236. Dia dah kena dah sebenarnya. Kosong pun 236. 37. Pagi tadi dia kalau kat sini ini 1 hour Okey. 137 49. Lebih bawah daripada tu lagi. Bawah lagi je kan. So ini dah memang kawasan untuk buy position lah. So kalau kita tengok zoom lagi 5 minit, perhatikan kena 0236, apa yang berlaku. Kan dia bagi pimba tu terus naik. Sebab ini memang level-level wave 4. Kalau sell kat atas ni memang dah boleh zone kotak biru ni. Itu saya cakap, tak kira di mana, di atas ke di bawah ke, kita dah boleh prepare untuk exit position dan buy position. Okay. So kita pergi kepada last, kita tengok kalau ada yang saya boleh kupaskan daripada analisis di dalam trading view ni. Cara-cara nak baca. Ini GU hour 1 malam tadi lah. So kita boleh try tengok pair GU ni. Okay. So 1 minute, 4 hours, 1 day, 1 hours. Okay. So kalau kita tengok di sini, apa yang saya nampak, ini je ada labeling ni. Yang lain ni tak ada kan? Betul. Yang lain tak ada. Ini simple punya counting. Simple punya counting daripada 25 Mei dulu dijangkakan 1, 2, 3, 4, 5 lah. So ini saya tak boleh nak kupas sebab terlampau simple. Sekejap kita cari yang lain. Pair apa kan yang nak saya kupaskan, Pak Su? Yang cikgu dah buat kira-kira. Biasanya cikgu letak di sebelah kanan tu, ambil satu persatu pun cantik tu. Kan? Kita buat macam minggu lepas. Ataupun kita tunggu sekejap lagi kalau ada komen permintaan suruh cikgu. Ini pun dia kupas di time frame yang kecil. Tak apalah, kita terus pergi kepada apa yang telah saya buat dan telah analisis kan, yang berwarna merah ni. Tadi kita dah buat pair GJ dengan gold GJ gold dah. So kita pergi kepada pair EJ. Yang atas sekali baik. Okay. So ini counting di daily dan juga weekly punya chart. So kalau kita tengok di sini, okay, kita pergi pada daily. Ini penurunan ni, ini adalah berbentuk 5 wave down. Ini adalah bentuk wave A. So yang naik ni adalah A, B, C. So C di dalam wave B. So ini B. Okay. So ini zone untuk sell entry. So kalau tengok sini, ini saya dah buat sebelum dia turun. Tadi 1, 2, 3 rasanya. 1, 2. Okay. Ini dari last week.
Okay. So ini dia dah turun tadi daripada 1, 2, 3. So kalau tengok kat sini, saya di daily punya account ini saya upkan bentuk wave dia, so boleh nampak. So ini adalah selepas dia cukup 5 kenaikan dalam bentuk 3 wave, dan kemudian memang bias turun tu masih kekal. Tu maksudnya EJ dengan GJ sebelum ni di weekly memang tiada apa-apa pun perubahan. Okey, cuma kenaikan dia secara mendadak ni begitu deep, begitu tajam. Kan, tajam naik je terus. Sebab tu dalam market kita tak boleh predict dia naik macam ni. Sebab ada masa dia hanya berbentuk sekejap okey. Ada masa dia mengambil masa untuk turun, mungkin sebulan. Tapi ini dalam masa apa lama Pak Su? Beberapa hari saja. Kan dia naik. Sebab itulah saya tak silap saya GPY ada intervention. That's why kenaikan dia non-stop. Tapi memang di zone kotak ni memang sesuai untuk kita masuk sell position. So maksud sell position ni boleh swing lah. Sebab C dia bawah tu, jauh kat bawah lagi. Sama juga dengan UJ ni. Nanti kita tengok UJ. Okay, so kalau kita zoom ke 4 hours. Okay, so kita zoom di 4 hours. So kita nampak ni, ini current wave cycle yang terkini daripada 6 Mei sampailah ke 5 Jun ni, lebih kurang sebulan lah ya Pak Su. Lebih kurang. Okay, so ini berbentuk kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya boleh guna pakai tak berbentuk macam ni 5 wave ni? Dia ada dua persoalan di sini. Pertama, adakah dia dah siap 1, 2, 3, 4, 5, di mana kalau kita bentuk macam ni, first kali kita boleh beritahu ini adalah extended wave 5. Sebab tu dia terlampau panjang. Ini analisis yang pertama yang kita boleh keluarkan. Okay, so kalau tengok sini, ini ABC. So yang kedua, ini adalah 1, 2, 3. Ini saya ini adalah 1, ada satu lagi wave menaik. So saya bezakan dengan bentuk. So elutation, okay, elutation dia mesti akan nampak dua possibility macam ni. First kali possibility pertama sudah habis. Okay. Ini 1, 2, 3, 4, 5, di mana wave 5 ni extended wave, ataupun ini adalah 1, 2. So yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So ini 5 wave di dalam wave 3. Macam yang GJ tadi kan. GJ tadi macam yang saya beritahu tadi di GJ. Okay. Bentuk dia macam ni. Tapi GJ ni lagi jelas. Sebab tu ini 1, 2 kan. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So jelas ini 5 wave di dalam wave 3. Manakala EJ tadi di sini 1, 2. So sama juga labeling macam EJ tadi.
So 5 of 3. So maksudnya 5 wave di dalam wave 3. So ini adalah correction bagi wave 4 sebelum ada final wave 5 ke atas. Okay. Untuk EJ Untuk EJ. Okay, baik. Kalau kita ambil komen terus itu boleh? Boleh? Boleh daripada super sorry daripada Al-Hafiz EA tentang EA DJ kita dah bacakan tadi. EA pun saya rasa cikgu ada buat kiraan tu. Oh ada. Boleh yuk kita kita ikut komen lah. Okay boleh. EA. So EA ni saya punya analisis ni tak full, tapi saya boleh nyatakan sebab ini adalah kenapa tak full, sebab ini saya nampak memang jelas dia turun je. Ini 5 wave down, maksudnya 5 bentuk penurunan 1, 2, 3, 4. So ini 5. So 5 nya isunya kat sini macam last week saya dah beritahu tunggu masa untuk swing buy bagi GA dan juga EA. Okay, so kalau GA dan juga EA okay, AUD semua pay AUD yang dia dia duduk naik tak habis-habis lagi. Okay, so yang naik ni ini memang garanti wave 4. Sebab bila dia naik and then dia dah pecah kan sebelum ni wave 3. Yang turun ni adalah wave 5. So kita zoom. Okay, kita zoom. So ini 3, ini 4 tadi. So ini 5 ni, ini mesti dia ada 5 wave. So kita label kan, ini dia R1 1, 2. Lepas tu mana 3 dia Pak Su? Mana 3 dia? So kalau wave 1 dia macam ni, so saya jangka kan ini adalah 3. Ini 3. So ini 4. So ini 5. Okay, so ini yang simple. Okay, ini yang simple. So maksudnya ini counting yang amat simple. Selepas wave 4 tadi tu, daripada atas sana tadi dia dah naik, dah turun. So ini 1, 2, 3, ni 4, ini 5. Okay, so bila kita tengok sekali lagi, okay, tengok sekali lagi di dalam ini yang besar yang daripada 4, daripada penurunan 5 wave ke atas. So ini 5 wave yang besar. Okay, so kalau tengok sekali lagi dalam ni ada, baru ada 1, 2, 3, 4. Sekejap saya tukar dia punya color supaya boleh nampak perbezaan dia. Ya, betul. Dan juga kena tukar color cikgu, dia punya micro. So okay, so dia boleh buat macam ni dengan yang tadi saya cakap. Tadi yang first tadi kan. Okay, ini yang kedua. Ini yang complicated sikit, tapi biasa je sebenarnya. Tadi tu simple, nampak je kita terus standard kan. Okay, so ini adalah 1, 2. So dalam ni ada 5 wave untuk wave 3 ni. Kan GJ tadi kan kita dah nampak jelas ada 5 wave. So ini adalah wave main dia di higher degree dia. Ini di dalam smaller degree dia. So ini 1, 2, ini 3 ni mesti ada 5 wave Pak Su untuk wave 3. Betul. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Baru cukup 5 wave. Kalau macam ni 1, 2 baru 3. So sekarang ni dia menuju 4 ni. Menuju 5 ni. Dia nak turun ni. So
ada dua possibility, dua alternate current yang menuju arah yang sama juga, di mana ending dia nanti adalah untuk swing by. Swing by. So ending dia nanti, saya kalau nak kata saya buat zone kotak ni, saya kena tengok ini ending dia, di mana dia punya current wave, cycle wave. First mesti 5 ni siap, ini mesti siap, mesti dan akan siap. Sebab ini adalah 1, 2, 3, 4. Tak ada lagi 5 ni. Kalau yang 5, macam mana pun dia kena tunggu yang 5 tu siap kan, baru kita boleh sebab jangkaan penuh. Sebab apa? Ini di dalam bentuk impulsive wave. Dia turun daripada atas ni. Okey, dia turun daripada atas ni kan, turun daripada atas. Okay. So dalam smaller degree dia, of course ini dah ending wave 5. Ini daripada atas kita kira 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5 kan. Okey. So dia tak boleh berbentuk 3 wave sahaja. Sebab kalau saya cakap ini wave 3 ni, kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak Pasu? Boleh cakap 5 kan? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi wave 3 dia ni tak berapa menarik saya tandakan sebagai wave 3. Dia macam tak cukup syarat. Kenapa tak cukup syarat? Sebab wave 3 ni dalam Elliott wave, dia mesti tak boleh jadi yang terpendek. Toki dia kita ingat, tak boleh jadi yang terpendek. Dia boleh jadi yang terpanjang ataupun second terpanjang. Yang kedua terpanjang lah. So dia tak boleh jadi yang terpendek bagi wave 3. So kalau kita tengok secara kasar, ini wave 1, ini wave 3. So wave 3 ni lagi pendek daripada wave 1. Betul tak Pak Su? Betul. So kalau kita buat, okay, kita buat ukuran jugalah. Ini kosong, ini 1. Kita tarik dekat sini. Nampak tak? Ini kosong, ini 1. So jelas sangat ini wave. Kalau ini wave 3, dia memang paling pendek di dalam dia punya cycle. Sebab ini jelas-jelas melebihi panjang wave 3. Okay, lebih daripada wave 1 lagi. That's why walaupun kita nampak bentuk 1, 2, 3, 4, 5, tapi saya tak bias ini wave 3. So ini adalah wave di dalam wave, di dalam smaller degree yang akan berbentuk wave 3 dia, possibility dia pergi ke sini. Okay. So konsep yang sama di GJ tadi, di mana dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So yang kalau sebelum ni, katakanlah dekat sini saya bagi contoh, benda ni belum berlaku Pak Su. Okay. So kita buat kiraan. Okay, tengok saya punya cursor ni, 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 5 wave, betul tak Pak Su? Betul. Tapi masa saya sebut wave 3 ni dia tak boleh pendek, dia tak boleh paling pendek. So dari situlah kita tak sell kat sini. Kita tak sell kat puncak ni, atau kat sini ke, atau kat sini. Sebab ini daripada ukuran ni jelas kita nampak daripada mata kasar, menggunakan mata kasar, wave 2, kalau ini kita labelkan sebagai wave 3, memang ini pendek. So dalam rules dia, wave 3 tak boleh paling pendek. So ini yang kita kena ingat. Sebab ada setengah orang dia nampak cukup 5 wave, okay, boleh ni. Sebab memang di dalam wave 3, di wave 1, di wave 5, di wave A, di wave C, dia ada 5 wave. Tapi kita kena tahu basic rules yang paling penting, wave 3 mestilah tak boleh jadi wave yang terpendek. So ini adalah salah kiraan kalau kita labelkan itu sebagai wave 3. Inilah, kalau ini kita labelkan wave 3, salah. Memang salah. So ini kiraan yang sepatutnya, ini counting yang sepatutnya, di mana ini 1, 2, 3, 4, 5.
ini wave 3 ni baru betul. Sebab dia panjang daripada wave 1. So kalau wave 5 ni panjang daripada wave 3 pun salah atau tidak Pak Su? Salah. Tak salah. Panjang? Kalau wave 5 panjang daripada wave 3. Oh, tak apa. Betul. Tak apa sebab wave 3 bukan wave yang terpendek. Okey, so harap jelas. Baik, ini untuk tadi untuk EA tadi. Okey. Okey, baik, satu-satu ya. JJ Jiwa Lara dah sebut. Lepas tu apa tadi? EA dah. Kemudian JBP NZD ya. Ada juga. Rasanya cikgu tak kira apa-apa ni. Mana? JBP NZD. Boleh tengok? Kita refer GA boleh? Okey. Refer GA. So, bagi saya sama. GA daripada super. Okey, boleh? Okey, ini dari dulu sampai sekarang pun ini memang tunggu masa nak swing buy. Di mana kalau kita tengok daripada yang dia naik semua ni kan, dia turun tak habis ni. Kalau bentuk macam ni, dia turun, dia mesti ada 5 wave. Okey, sama ada dia ABC, sebab ending dia nanti C tu pun ada 5 wave. Okay. So bila kita zoom at the end C ataupun wave 5 mesti ada 5 wave. So ending dia ni mesti ada 5 wave. So kalau kita tengok ini saya gabungkan dengan trendline ini, first kena tu dia dah bounce. Nampak? Kan kalau kita trendline ni dia kena sini Pak Su. Dia naik balik 300 pip ni Pak Su. 300 pip bro. Kena ingat. Banyak tu. Okay, so kalau kita zoom di time frame hour 1 yang lebih kecil. Okay, so kalau ini adalah 4, ini adalah 4 yang daripada yang besar tu. So ini adalah 1, 2, 3, 4. So ini adalah 5. So ini bawah ni ini adalah 5 yang besar, dan ini adalah 5 yang kecil. So kalau sekali lagi dia kena garisan trendline ni, itu boleh swing buy. Memang ini dah 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita apa orang cakap, saya zoom kan di last kali kan. Betul. Saya lukis, saya tulis, saya label kan 1, 2, 3, 4. Ini last 5. Okay, so ini berbentuk correction ni, turun naik. So ringkaskan sama ada WSY atau ABC lah. So ini A, ini B, ini C. So dalam ni pula, okay, so dalam ni pula 1, 2, 3, 4. Okay, 4, 5. Ini kita boleh consider kan wave 3. Ini 1, 2 kan Pak Su? Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini wave 3. Okay. Sekejap, saya buat satu lagi counting untuk wave di dalam wave ni bagi nampak berwarna merah. So yang berwarna merah ni, ini adalah wave 3. So yang besarnya ini 1, 2. So di dalam wave 3 ni ada 5 wave lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So ini yang tengah tintong ni, tak bagi turun naik. Ini wave 4. So last sekali ini wave 5. Kalau kena sini, memang
kenaikan dia di chart daily dan weekly boleh cecah 1000 pip. Kalau sebab dia buat correction daripada atas tu Pak Su. Okey, dia buat correction daripada atas tu. Daripada atas tu kat mana? Sini lah. Correction dia daripada sini 2.08 ni. Turun je kan. daripada start situ. Betul. Dia terus turun. Betul. Baik. Ini untuk GA. So untuk GN pun sama. So kalau tengok dia punya style kan, turun je non stop lagi. So ini kita kena buat kiraan. So apa yang dekat GA dengan GA tu dia akan follow. Selalunya macam tu. So kalau tengok saya zoom kan, sini pun sebab saya tak ada full analisis kat sini. Sini saya boleh kategorikan ini berbentuk ABC. Dia penurunan ni, ini A, ini B, ini C. So dalam C ni pun ada 5 wave. So bila ada 5 wave, saya zoom ke time frame yang kecil. Okay, zoom di time frame yang kecil daripada sini. Okay, saya boleh labelkan ini yang turun tadi A, B. So satu macam ni. Sama juga. Di mana wave 3 ni, kalau Pak Su nampak, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Saya tukar yang ni color biru. Okay, so 3. Nampak tak Pak Su? 1, 2, 3, 4, 5. So wave 3 dah boleh, kita dah boleh cakap dah complete. Betul. Sebab dah ada 5 wave di dalam tu. So kalau saya nak isikan lagi yang ni, ini adalah A, B, C. So dengan GA, so saya cakap tak lagi jauh. Ini pun kita menunggu wave 5 siap. Selepas tu jangkaan menaik. So sama juga dengan GN. Dia punya retracement atau kenaikan tu memang at least 1000 pip. Okay, so GA dah pair apa lagi? EG last week saya pernah beritahu. EG, okay. Last week saya pernah beritahu di mana yang turun ni ABC. Okay, tengok ni, dia bertindih ni sebab memang saya jangka kan dia turun naik turun. Okay, so ini pun satu, ini memang favorite, apa orang cakap, favorite counting, di mana ini jelas counting yang akan berlaku. Sebab ini kita tunggu lama ni, sebulan 2 bulan baru nak naik. So bila dia dah start naik, okay, ini momentum dia dah atas. Ini pun waktu ni memang kita jangka ke naik. So ini adalah correction ABC. So bila kita zoom, last week saya memang cakap dia akan ABC. So ini zone untuk buy. So saya tarik balik untuk this week. Ini A, ini B. So wave C sama ada dia boleh melepasi wave A ni, okay, ataupun dia sangkut di sini. Tapi saya bias, kalau sesiapa nak sell tu dah ada position kat atas tu, dah kena set BE siap-siap lah. Sebab ini memang pattern correction wave bagi wave 2. Maksudnya ABC set up and then dia akan naik. Macam ini, ABC dah bentuk 3 wave, dia naik. Okay. Tapi kena ingat, ini ABC yang ni, ini adalah bagi correction yang naik daripada 0.86. Maksudnya kenaikan dia memang itu saya tanda sebelum ni sampai sini boleh. Ini sebab kenaikan tak ingat dah ni. Sebab ini adalah permulaan wave 3 ni nanti. Okey. Walaupun di hour 1, tapi sebenarnya ini counting yang kita zoom kan daripada time frame yang besar. So
So kalau nampak ni, okay, saya delete yang ni. So yang kalau nampak ni 1 2 3 4 5 ni, ini 5 kecil di smaller degree. So ini adalah yang besarnya. Nampak tak Pasu? Ini yang besarnya. Okay, so yang naik ni 5 wave ni baru wave 1. Baru satu Baru satu tu. Ini kalau di time frame yang besar. Okay, so baru satu tu. Time frame Okay. Lagi. Okay, pilihan cikgu yang boleh mendatangkan profit. Pilihan saya JJ tadi tu. JJ, okay, baik. Memang saya menunggu. Kalau sini saya akan sell. Dan ini saya harap kan JJ ni dia turun sikit lagi. Masuk kotak ni memang saya nak buy. Terutama kalau dia kena 136 ni, memang saya buy lah. Sebab ini ada dalam buku. Kan. Kenapa dia ada dalam buku? Sebab benda ni selalu berlaku. So Robert Balan ni selalu ingatkan benda ni selalu berlaku. Dan bila selalu berlaku, any pair, any time frame, dia akan buat wave, structure wave, cycle wave tu dia akan 10 tu. Maksudnya 10 tu wave 4 yang kita predict akan selalu pergi ke wave 4 sebelumnya. So ini memang antara favourite untuk minggu ini untuk JJ. EJ ni sama juga. So kalau wave 4 di sini, wave 4 kecil kan, ini nampak ni. So ini di sini. Okay, ini saya tak letakkan ukuran lagi. So katakan ukuran 1, ini wave 1, ini 2. So ini start wave 3. So kita tarik di sini. Ini 0.236. Di kawasan sini dia kena sama. Okey, macam DJ tadi dia kena 236 kan, lepas tu dia naik. Betul. Okey, 236 dia naik. Kenapa 236? Sebab ini wave 4. Wave 4 dia punya retracement dia tak boleh terlampau deep, tak boleh terlampau jauh. Sebab momentum masih kuat di wave 3. Okey. Kan? Bila dia kuat je dekat 3 tu, maksud dia wave dia wave 2 dia boleh pergi dalam. Masuk dalam dia boleh pergi. Okey, contoh dia boleh pergi daripada 0.5 hingga 0.786 dan maksimum dia boleh pergi adalah 0.99 daripada wave 1. Sebab apa? Pada ketika itu wave 2 ni orang ramai retail, hedge fund semua masih sanksi dia boleh naik. Sebab tu retracement dia tinggi ke dalam jauh. Baik. Di wave 4, okay, di wave 4 orang dah nampak ini adalah wave 3, momentum tu cukup banyak. Okay, so retracement dia tak dalam. Sebab tu dalam buku dia cakap ini 1, 4 dengan 4, dan ini dia punya range untuk wave 4. So maksudnya wave 4 ni dia kekuatan untuk turun tu kurang. Lemah. Itu maksudnya. So bila kita ukur kan dengan Fibonacci, memang Fibonacci ni retracement Fibonacci retracement, memang kita elution dia akan pakai ini salah satu tool bagi mengira jarak matang sesuatu cycle, sesuatu wave. So ini wave 4 punya level. Okay, so kalau dia pergi contoh sampai ke sini, okay, 0.618, ini bukan wave 4 dah. Ini bukan wave 4. So adalah salah mana kesilapan yang telah berlaku. So kena faham wave 4 tu sifat karakter wave 4 tu macam mana. Setiap wave ni dia ada sifat masing-masing. Macam saya sebut tadi, wave 2 dia selalu bagi ke retracement berapa,
wave 3 mesti ada 5 wave di dalamnya. Wave 4 ni pun dia vice versa, menggunakan konsep alternation daripada wave 2. Contohnya kalau dia wave 2 dia berbentuk simple, dia wave 4 dia boleh berbentuk complex correction. Maksudnya ABCX tu itu complex correction. Kalau simple ni kita nampak ABC je, dia ada bentuk 3 wave je. So kalau kat sini kita boleh nampak contoh kat sini saya tunjukkan. Ini bentuk current cycle ni sekarang. So bentuk dia ABC, cukup naik. Ini bentuk ABC, naik. Ini berbentuk simple yang kita boleh tafsirkan ABC. Tak perlu kita letak WSY ke apa ke. Dia tak perlu dah gunakan tu kan. Betul. So kalau macam contoh saya tunjuk gold ni, kan, gold berbentuk tak simple. Ini bentuk complex correction. Kalau tak simple tu macam ni lah, ABC, naik lagi, turun lagi, ABC. So that's why kita kena tahu konsep correction wave yang ada ABC, yakni simple wave, dan juga ABC adalah berbentuk complex correction. Dia maksimum dia boleh pergi banyak wave. Paksu salah satu contoh, dia boleh pergi ABC X ABC X ABC ABC X ABC X ABC. So dia banyak. Dia ada lebih 1 dozen punya correction wave punya bentuk. Dia hasil gabungan. Banyak correction dia. Triple correction dia boleh pergi. Baik. Okey, baik, alhamdulillah. Kepada yang tak sempat tadi, cikgu dah ulas awal-awal tadi JJ dah jalan dulu. Lepas tu yang anda minta tadi goal pun di awal-awal tadi. Jadi tak apa, lepas ni terus pergi ke channel YouTube CTC. Anda boleh dapat anda nak episod yang keberapa pun boleh, daripada 1 sampai ke 20. Jadi jangan lupa CTC FM channel YouTube, jangan lupa subscribe. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberikan manfaat kepada anda, dan saya doakan semoga anda profit di luar sana. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama. Saya dan Boboy mewakili CTC FM mengucapkan selamat malam dan jumpa lagi esok. Assalamualaikum.